ketika Pakatan Harapan memerintah ketika itu, maka timbullah bahawa Pakatan Harapan ini tidak boleh membela langsung dan menjadi satu ancaman kepada Melayu Islam dalam segala aspek. Macam-macam disebut masa itu kan. Dan salah satunya peluru yang memang diserang bertubi-tubi kepada batang tubuh Wabi Khalid Samad, termasuk isu-isu di Kuala Lumpur, di wilayah, dan termasuk di Kampung Baru. Masa itulah kita dengar orang kata isu-isu yang tak pernah diselesaikan, cuba nak jual tanah, Wabi Khalid Samad sebagai broker, dan pelbagai lagi walaupun ada ditawarkan harga atau rundingan tertentu yang agak menarik, tetapi ketika itu rasanya sangat rendah dan seumpama kononnya rendah lah. Kononnya rendah begitu kan. Jadi dan akhirnya mereka ambil balik sekarang ni. Mereka siapa? Melayu Islam ni lah, kerajaan Melayu Islam ni kan. Jadi adakah keadaan sekarang ni lebih baik berbanding dengan apa yang YB buat suatu ketika dulu? Boleh jelaskan sikit? Baik. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Memang isu Melayu Islam ni merupakan dia punya seruan, rallying call lah, dalam bahasa Inggeris dipanggil rallying call, untuk nak berhadapan dengan PH dahulu dan UMNO dan PAS telah berganding bahu dan bersatu dan sekarang ini pun memang kerajaan mereka dua-dua bersama lah kan. Kononnya kerajaan ni kerajaan Melayu Islam, tak nakkan DAP, tak nakkan PH dan sebagainya. Kita harap bahawa bila dah ambil alih tu mereka akan melakukan sesuatu yang baik lah. Tetapi amat jelas cogan kata Melayu Islam ni, nak memperjuangkan Melayu Islam ni adalah hanya sekadar cogan kata saja, hanya retorik saja. Tetapi apa yang dilakukan ialah menggunakan retorik itu dan semangat itu untuk mendapat kuasa. Dan bila dah dapat kuasa, tidak buat apa-apa. Dari segi masalah pembangunan Kampung Baru, memang dah berhenti, tak ada buat apa-apa. Bila ditanya kenapa, dia kata duit tak ada lah, inilah itulah, yang saya cadangkan nak belanja sampai 7 bilion, duit nak dapat dari mana lah, apalah dan sebagainya. Lalu pokoknya dia tak buat apa-apa sampai sekarang. So apa yang dia lakukan, balik-balik kepada yang asal. Dia minta supaya pemilik tanah runding direct dengan pemaju-pemaju. Bila runding direct dengan pemaju-pemaju, di sinilah yang mereka akan, pemilik itu akan kemungkinan kalau terdesak dan sebagainya, mereka akan ditawarkan harga yang rendah. Itu kalau tak digunakan akta pengambilan tanah. Tapi kalau dalam kes Kampung Sungai Baru ini, yang tidak termasuklah dalam kawasan Malay Agricultural Settlement, iaitu yang Kampung Baru yang proper tu, dia di tepi tu, dan dia bukan tanah reserve Melayu, dia bukan tanah Malay Agricultural Settlement, dia tidak ada apa-apa sekatan. Luas kawasan lebih kurang dalam 8 ekar, saya difahamkan. Dan mereka telah berunding dengan pemaju sejak 2016. Ada pemaju datang tawarkan untuk nak beli tanah tanah bangunan rumah mereka dan sebagainya sejak 2016. Tetapi tidak berjaya, kerana tawaran itu dianggap terlalu rendah, tidak menarik dan sebagainya, dan sebahagian penduduk telah menolak. Malangnya bagi mereka, bila penduduk menolak, pemaju bukan datang dengan tawaran yang baru. Tiba-tiba pada tahun 2021, kerajaan UMNO dan Perikatan Nasional membuat keputusan gunakan akta pengambilan tanah untuk ambil tanah mereka dan harta mereka untuk nak serah kepada pemaju itu. Supaya pemaju ni yang merupakan usaha swasta, tak ada kena-mengena dengan kerajaan, tiba-tiba ambil tanah guna kuasa kerajaan dan akta kerajaan, serah kepada pemaju untuk melakukan projek pembangunan yang diinginkan. Dan bila ini dilakukan, yang herannya, hero-hero pejuang-pejuang Melayu Islam ni diam. Langsung tak bersuara. Sedangkan yang nak diambil adalah tanah
flat dan rumah orang Melayu. Itulah. Ya? Ni yang saya heran. Ya. Kenapa tiba-tiba langsung tak bersuara? Ya. Ada yang cakap dengan saya lah. Dia kata sepatutnya pada zaman saya sebagai menteri wilayah, saya selesaikan. Itulah tu sebab benda daripada 2016. Sejak 2016. Ya. Tapi benda ni bukan tugasan, tak ada kena mengena dengan kerajaan. Kenapa saya nak selesaikan? Ni tawaran pemaju yang swasta, ya betul, bersendirian berhad ataupun berhad yang pihak swasta, tawaran dia kepada pemilik. Lalu kalau pemilik tanah tak nak jual, takkan kerajaan nak masuk campur? Dua pihak sajalah. Dua pihak lah dia. Ini apa ni, private punya arrangement. Apa kena mengena dengan kerajaan? Kenapa kerajaan nak terlibat, nak ambil alih tanah, lepas tu serah kepada pemaju? Tapi itu yang berlaku sekarang. Itu yang berlaku sekarang. Bagi saya, bila saya jadi menteri wilayah, saya nampak kes ini, saya kata kamu rundinglah, kamu tawarlah apa yang bincanglah bersama dengan pemilik, kerana mereka pemilik yang sah, ada grant. Ya, mereka pemilik. Kamu kena hormatlah mereka. Sebagai pemilik, kamu tak bolehlah tawarkan kamu nak ke tak setuju ke tak setuju, lantak kamu kena terima. Mana boleh macam tu? Kan? So memang kita tak campur kerana ianya usaha sendirian berhad. Ianya usaha swasta. Kenapa kerajaan nak campur? Betul. Ya, ini bukan projek pembangunan yang nak dilakukan oleh kerajaan. Ianya projek pembangunan yang nak dilakukan oleh pemaju. Dan dia tawarkan kepada pemilik. Pemilik ada separuh yang setuju, ada yang tak setuju. Sepatutnya dia rundinglah betul-betul. Ini pun ada kaitan juga. Saya nampak ada satu keanehan kat sini, Ubi. Dengan salah satu dealing juga di Bukit Kiara, ya. Bukit Kiara, Taman Bukit Kiara yang dulu tu. Tapi apa beza dia? Sebab yang ni adalah penduduk asal. Tapi di Bukit Kiara dengar-dengarnya apa yang ditawarkan kepada mereka tu adalah jauh lebih baik ke atau macam mana? Okey, ni maksud Saiful ialah penghuni rumah panjang. Ya, betul. Penghuni rumah panjang. Okey, penghuni rumah panjang ni, diorang ni dulu pekerja ladang getah, ladang getah. Lalu bila kerajaan ambil alih tanah tu untuk beli tanah tu dan dimajukan dan sebagainya, yang pekerja-pekerja ladang getah ni, dia tak ada tempat, dia orang letakkan dalam rumah panjang, dan dijanjikan bahawa mereka akan diberi rumah dan sebagainya sebagai gantian. Ya. Tapi tak berlaku. Dah berpuluh tahun dah. Ya. Baru-baru ni datang pemaju, dia sanggup atas dan persetujuan dengan kerajaan dan sebagainya, dia sanggup bangunkan kawasan itu dan siapkan rumah untuk penghuni-penghuni rumah panjang itu. Bukan sekadar untuk generasi pertama, tetapi juga untuk generasi kedua. Ya. So tawaran yang diberi kepada penghuni rumah panjang yang bekas pekerja estate ni, dan keturunan mereka, ialah satu unit rumah kos rendah, percuma, dan untuk generasi kedua, satu unit rumah kos mampu milik, bukan kos rendah, rumah mampu milik dengan harga 50% daripada harga pasaran. Diskaun. Maknanya satu keluarga tu, nombor satu, dia akan dapat satu unit rumah mampu milik yang nilai mungkin dalam 350,000. Ya, dan satu lagi unit dengan harga 50%. Dan diorang ni bukan diorang pemilik, diorang bukan pemilik. Diorang bukan pemilik rumah panjang tu. Betul. Dia duduk di rumah panjang tu atas tanah yang milik kerajaan asalnya, dan tanah ini telah dijual kepada pihak swasta. Yang pemaju tu, dia pula pihak swasta tu telah berganding dengan pemaju untuk nak bangunkan, tapi syarat bila dijual tanah itu, kerajaan telah tetapkan kamu kena tangani masalah penghuni rumah panjang. Bila kamu bangunkan, kamu kena bagikan rumah pada mereka untuk generasi yang pertama dan generasi kedua. So penghuni rumah panjang ni dapat tawaran yang cukup menarik. Satu unit dan satu lagi unit untuk generasi kedua dengan harga 50%. Sedangkan mereka bukan pemilik pun. Orang yang dekat kampung Sungai Baru ni, yang 100% orang Melayu. Yang dekat ni kalau kita nak lihat dari sudut kaum lah, yang di Taman Rimba Kiara tu, yang penghuni rumah panjang tu 100% bukan Melayu.
Pasalnya pekerja estate kan. Ya. 100% bukan Melayu. Tapi mereka dapat tawaran yang cukup baik. Malangnya tak dapat dilaksanakan sekarang ni oleh kerana ada perbalahan dengan persatuan penduduk dan sebagainya, tu bawa ke mahkamah dan sebagainya, biarlah tu settle lah. Yang biar dia settle lah ya. Tapi yang tawaran dia menarik. Berbanding dengan orang Melayu yang di kampung Sungai Baru ni, di bawah kerajaan Melayu Islam ni, apa tawarannya? Dia anak tiri kan. Seolah-olah begitu. Dia pemilik. Itulah tu. Dia pemilik, dia ada geran. Rumah dia. Kamu boleh datang tawarkan satu harga, dia tak setuju, kamu panggil kerajaan ambil gunakan akta pengambilan tanah. Orang Melayu ni terpinga-pinga. Ingat Perbadanan Pembangunan Kampung Baru nak bela dia, bantu dia. Tak juga. Tak. Ini yang malangnya. Dia ambil alih, letak semua tu diletak di bawah Perbadanan Pembangunan Kampung Baru, menjadi ambil alih pemilikan itu kepada Perbadanan Pembangunan Kampung Baru. Sekarang ni dia orang dah tak dan dia orang akan diminta untuk kosongkan rumah-rumah mereka. Kalau dah mengelalui akta pengambilan tanah tu dan memang tak ada apa-apa, memang ada eviction notice dan sebagainya. Dan tak boleh, dia memanglah dia boleh pergi ke mahkamah, dan cabar harga, boleh bincang, tapi daripada awal lagi kita nampak harganya tak adil. Ditawarkan pemilik flat ialah memanglah flat tu kecil, tapi dalam 500 kaki persegi, 600 kaki persegi, dia orang ditawarkan dengan harga lebih kurang dalam RM200,000. RM200,000 kamu tawarkan, dia orang ni nak pergi mana? Nak beli apa? Kalau di sekitar situ memang tak ada lah. Betul. Kecuali kalau nak ada reban ayam ke apa, tak tahulah kan. Tapi kalau nak beli rumah RM200,000 memang tak boleh. Di KL yang rumah mampu milik ni pun paling kurang pun RM300-350,000. So dalam keadaan ini, kisah Kampung Sungai Baru ni, dia asalnya memang Stenggan. Pada zaman arwah Harun Idris, dia mengarahkan masa tu Selangor kan. Dia arahkan PKNS buat flat untuk orang-orang Stenggan ini. Lalu dia orang dapat, dia orang beli. Bukan dia dapat free, dia orang beli. Dia orang beli. Dengan harga yang murah lah. Tapi dah jadi milik dia. Dan selepas itu, sekarang ni bila dia nak tetapkan nilai, di penghujahan dia kata dulu kamu beli murah. Berapa ribu je kamu beli dulu. Mana boleh begitu? Dulu tu nilai duit macam mana kan? Lebih-lebih lagi sekarang lah. Kalau tengok dengan nilai ringgit dah merudum dah kan. Ni hasil daripada kerajaan Melayu Islam tu. Tu je lah. Dia semangat dia ada. Tapi dari segi tindakan, dari segi penyelesaian masalah dan sebagainya, tak ada benda. Dan kita cukup tidak puas hati. Dan baru-baru ni kita telah ada pertemuan dan perbincangan yang terkini ni dan ada cadangan, tapi saya tak boleh cerita secara detail. Akan mengambil tindakan undang-undang untuk nak cabar tindakan kerajaan mengambil alih tanah ataupun rumah-rumah mereka untuk projek pembangunan swasta oleh seorang pemaju. Nak cabar di mahkamah. Dan memang kita dapati bahawa prosedur yang digunakan untuk nak ambil alih itu memang ada yang tak betul. So saya tak mau cerita sini lah. Tapi memang ada yang tak betul, yang memang boleh kita cabar untuk menunjukkan bahawa pemilik itu tidak diberi keadilan, tidak dilayani dengan baik. Jadi ini adalah salah satu episod-episod yang terkini. Kalau sebelum ni digula-gulakan, kita pernah sembang sebelum ni lah YB kan, hal nak raya tu begitu indah. Hari raya tahun ini, lepas 2 tahun tak ada PKP tu, tak beraya, dapat orang kata balik kampung tu satu. Yang kedua, dengan dapat hasil ataupun pengeluaran KWSP sebanyak RM10,000. Satu berita gembira, dapat balik kampung dengan kadar tol ataupun tol percuma pergi dan balik. Dan banyak yang menggembirakan. Tapi masa itu memang ramai rakyat sendiri agak skeptikal. Apa nak jadi akan datang. Rupanya inilah yang berlaku. Kita nampak sekarang ni harga ayam, harga makanan, harga gandum dah tak dapat dikawal. Dan rupanya salah satunya adalah apa yang berlaku di Kampung Baru dan Kampung Sungai Baru ini. Tapi
YB ialah sebagai mantan menteri wilayah tu kan. Kalaulah kata ada ruang untuk berbincang dengan menteri wilayah yang sekarang, apatah lagi tukar 2 kali selepas daripada YB Khalid Samad ada 2 kali. Mungkin keadaan patut lebih baik sepatutnya. Tapi ada tak mungkin boleh dibincangkan dengan mereka ni? Saya ingat penduduk dah jumpa dah dengan menteri wilayah sekarang, Syahidan, dan telah meluahkan ketidakpuasan hati mereka. Syahidan telah menjanjikan bahawa akan dibenarkan penilai swasta yang dilantik untuk membuat penilaian dan sebagainya lah. Tapi hakikatnya eviction notice dah keluar. Perintah kosongkan bangunan dah keluar. Kan? Sedangkan penilaian masih belum dipersetujui. Ni yang masalah. Lalu nampak sangat macam tak ikut prosedur langsung. Benda-benda tindakan-tindakan yang sebegini jelas menunjukkan kepada kita bahawa mereka mengutamakan pemaju berbanding dengan rakyat biasa. Pemilik tu tak diiktiraf hak mereka sebagai pemilik. Macam kita lah, kalau kita ada tanah, orang nak memajukan tanah tu, dia kena bincang lah dengan kita. Kan, tawarkan kita satu harga yang kita boleh setuju. Kalau kita tak setuju, tak jadilah. Kan? Ni dia tak jadi, tak setuju, tak jadi, dia bawa pula kerajaan datang. Kerajaan pula ambil alih tanah tu, beri kepada pemaju tu. Yang kejutnya orang kata arahan untuk penarikan tanah tu datang daripada kerajaan. Tu yang pelik. Inilah yang tu satu hal. Tapi yang lagi pelik ialah sunyi sepinya. Itu nak cerita tu. Sunyi sepinya pejuang-pejuang Melayu Islam. Ni yang masalah dia. Itulah. Banyak benda yang mana kalau masa zaman PH lah. Yang soal kes yang seperti ini sudah pasti akan menjadi satu isu yang akan dicanang merata, yang mengatakan orang Melayu ditindas lah, PH tak jaga kepentingan orang Melayu lah, ni semua DAP lah, dan sebagainya. Dan memang pemaju tu memang bukan Melayu. Walaupun yang datang tu Melayu, tapi yang pemaju tu ialah yang bukan Melayu. Tu saya tak nak sebutlah nama-nama dan sebagainya. Tapi ni kalau keadaan kita yang memerintah, habislah. Inilah gadai dia korek tu siapa pemilik lah. Ni pun pemaju apa ni, bukan Melayu lah, habis hak Melayu dijual pada yang bukan Melayu lah. Dan sebagainya. Dan kawasan ini memang kedudukannya cantik. Dekat dengan Saloma Link tu. Seberang jalan tu KLCC je. Jadi perancang pemaju ni apa dia nak buat tu, Habib? Dapat tahu tak apa yang nak buat tu? Yang dikatakan dia bila dia gunakan akta pengambilan tanah ni, dia kata ini untuk pembangunan semula kampung Sungai Baru. Tapi apa yang dia nak bina tak tahu. Mixed development bukan macam kita. Yang kita dulu bila kita nak buat pembangunan di kampung baru tu, siap dengan model 3D. Apa yang kita nak buat masa YB dulu jadi menteri tu. Ni kita nak buat di sini, kita nak buat macam ni, kita nak buat macam ni, kita nak buat taman sebanyak seluas 25 ekar, ada satu pusat kebudayaan Melayu lah, apa lah dan sebagainya. Semua kita tunjuk. Tu yang kita nak dikatakan pembangunan semula kampung baru. Tapi yang ni dia kata je pembangunan semula kampung Sungai Baru, seolah-olah ianya projek kerajaan. Tapi apa yang dia nak buat orang pun tak tahu. Kerana yang nak buat tu ialah developer, bukan kerajaan daripada asal. Kan?